produser hebat, penulis lirik yang terbaik dan juga penerbit album yang tersohor di Malaysia, iaitu siapa? Jom ikut saya. Hai, sekarang anda bersama dengan saya dan Cik Fauzi Marzuki. Hello. Okey, Cik Fauzi, boleh tak Cik Fauzi ceritakan sikit tentang latar belakang Cik Fauzi? Okey. Latar belakang saya lahir tahun 55. Saya sekolah saya lahir di Ipoh, Perak. Tapi saya besar di Kuala Lumpur. Dan saya bersekolah di Kuala Lumpur dan saya mula berkawan dan mengenali dunia di Kuala Lumpur. Jadi saya tahu jalan Kuala Lumpur ni inside out, but not Ipoh. Okay. Lebih mengenali Kuala Lumpur. Ya. Yeah. So saya sekolah sekolah menengah di Sekolah Negeri Maki, Kuala Lumpur, Kampung Padan. And then saya masuk Alam Syah seminggu. Seminggu saja? Seminggu cukup. Terus lulus, masuk UTM. Okey. 3 tahun. Tapi semasa di ITM tu, saya dah memang main muzik lah. Sebenarnya, masa saya umur 15 tahun, saya dah mula So maksudnya perjalanan seni Cik Fauzi start pada umur 15? 15 saya dah mula main muzik dan ke sekolah. Okey. Okey, pada mulanya Cik Fauzi bermain instrumen apa? Untuk mereka di luar sana kalau nak tahu, sebenarnya kalau kita tanya kenapa kebanyakan orang Melayu tak tahu main keyboard, tahu main gitar kan? Betul. So sebab gitar murah. Keyboard mahal. Betul. Piano mahal. Betul. So kalau kita tengok band-band daripada zaman dulu pun, kebanyakan band-band tu keyboard player dia selalunya sama ada orang Cina ataupun orang India. Tapi gitaris atau bassist mesti Melayu. Betul. Betul. So sebab dari segi ekonomi. Sebab gitar tu murah. Gitar kapuk kata kan. Kalau zaman saya sekolah tu, gitar kapuk tu RM24. Murahnya. So saya belajar pada gitar kapuk yang berharga RM24. Saya main kutu di sekolah RM12, bapak saya tambah RM12, kita beli gitar kapuk, saya tahu masih simpan lagi? Tak ada, gitar tu hilang. Alah, sayangnya. Saya memang sayang, macam mana? Gitar tu hilang. So, daripada gitar tu ada tak cipta lagu? Ada. Daripada gitar tu lah saya mula-mula mencipta satu lagu. Mungkin lebih, saya tak ingat, tapi satu lagu yang saya ingat sebab lagu tu saya rakam dengan band Discovery. Okey. Kalau you ingat, saya salah seorang anggota kumpulan Discovery back then. So lagu tu nama dia Di Malam Sepi. Lagu yang tak adalah hit sangat masa tu pun, tapi it's a good song. Betul. Tapi di situlah titik permulaan saya mencipta lagu sendiri. Tapi sebenarnya saya bukannya suka sangat pun nak cipta lagu ni. Tapi sebenarnya saya jadi pencipta lagu sebab kerana terpaksa sebenarnya. Tapi itu kita cerita kemudian lah. So saya rasa itu yang menjawab soalan. Betul. So selepas Cik Fauzi menjadi seorang pemuzik, menjadi artis rakaman, dan pada tahun bila Cik Fauzi membuka studio sendiri? Membuka studio sendiri, saya sebenarnya sudah menjadi penerbit album daripada tahun 80. Saya bekerja di studio pada tahun 80. Kemudian at the same time saya juga seorang penerbit album dan juga seorang pemain gitar untuk sebagai sessionis untuk rakaman-rakaman artis lain pun. Ya, banyak lagu-lagu yang saya main gitar dulu. Kalau kita tengok lagu-lagu nostalgia, banyak lagu yang saya main gitar. Betul. Contoh yang terbaik, yang saya rasa semua orang tahu daripada budak orang tua sampai budak kecil, lagu Hari Raya Anwar Lina tu.
suasana hari raya. Suasana hari raya. Itu gitar yang saya main. Ataupun lagu Selamat Berhari Raya Rahimah Rahim, introduction gitar tu. Saya punya lagu, saya yang main gitar, saya yang produce, saya yang arrange. Saya. Memang semua Cik Fauzi yang buat. Masa tu actually sebenarnya saya bukan suka sangat nak buat semua ni. Sebab saya percaya Tuhan bagi kepakaran berbeza-beza pada semua orang. Betul. So kalau kita rasa kita boleh buat, okey, kita buat. Tapi kalau kita rasa ada orang lagi baik pada kita pada kita buat, lebih baik kita bagi orang tu buat. Kan? Betul? Jadi supaya kita punya lagu yang kita cipta dan produce dan rakam tu, akhirnya dia punya jiwa dia ada banyak. So bila banyak jiwa, dia ada banyak soul. Betul. Kalau saya cukup pantang, bukan anti tapi pantang. Kalau dia lah main bass, dia lah main gitar, dia lah arrange, dia lah buat lagu, lepas tu dia pula nyanyi. Yo. Hai. Tapi ada. Banyak zaman sekarang ni banyak. eh? Sebab semua orang boleh buat recording sendiri kat rumah, so semua naik dia artis. So dia lah punya lagu, dia lah yang buat arrangement, dia yang record, dia yang nyanyi, semua dia. Okay. Jadi saya rasa itu tidak mengembangkan the soul of the song. Betul. So pandangan Cik Fauzi sendiri, lagu sekarang dengan lagu dahulu, bagaimanakah bukan penerimaan tapi roh di dalam lagu tersebut? Itulah macam saya kata tadi. Lagu lama, banyak orang cakap dengan saya, kata lagu lama dia boleh jadi evergreen. Lepas tu dia untuk bahasa-bahasa orang di luar sana, dia kata lagu lama sedap, lagu baru tak sedap. Pada saya bukan lagu lama sedap, lagu baru tak sedap. Sebenarnya lagu lama tu ada banyak roh. Dari segi penulis lirik dia, dari segi production dia. So lagu baru kebanyakannya nowadays, saya again sorry to say, saya bukan anti copy and paste. Saya pun copy and paste nowadays. Tapi bila kita buat lagu, kita mesti buat lagu tu daripada jiwa kita, bukan daripada alat kita. You know what I mean? Betul, faham. So kalau pegang gitar, bukan kita pegang chord and then put the melody. Kita mesti buat the melody and the guitar follow our melody. Betul. You know what I mean? Faham. Saya dapat. So kalau saya nak buat lagu, saya tak letak chord A minor, G, C, whatever it is, and then try to put the melody inside that. So that is like you paksa the melody. So kalau kita nak buat lagu, kita kena buat lagu tu, and then the guitar or the alat muzik yang kita main tu, piano, whatever, mengiringi kita, bukannya kita ikut dia. Tu. So ini mesti banyak cabaran-cabaran yang Cik Fauzi dah lalui, betul tak? Okey, kepada anda yang di rumah sana, kita nak tahu apa cabaran yang telah dilalui oleh Cik Fauzi. Kembali selepas ini. Hai geng! Hari ini Adam nak beritahu bahagian inovasi jaringan strategi dan pemasaran BIJSP Aswara akan mengadakan slot pembelajaran dari pelbagai bidang berdurasi 60 saat. Antaranya berkenaan percetakan, teknik bermain muzik, teknik nyanyian, teknik suntingan gambar dan banyak lagi. Menarik kan? Jadi nantikan video-video berkenaan di Facebook rasmi Aswara ya geng. Untuk makluman, video-video ini juga akan disiarkan semula di Facebook, Instagram, TikTok dan YouTube BIJSP Aswara. Jadi siapa yang belum follow BIJSP Aswara, jom follow sekarang. Lupa pula, video tu semua akan dimuat naik setiap hari tau geng, jam 8 malam. Dan jangan lupa untuk saksikan 60 Second Education. Follow, jangan tak follow. Kita kembali lagi. Sekarang kita nak tanya, apakah cabaran yang telah Cik Fauzi lalui? So, apakah cabarannya?
Cabaran tentang apa tu? Saya ada banyak cabaran. Cabaran di dalam recording atau di dalam semasa nak buat lagu tapi macam tak sampai. Nak buat lagu tapi macam tak sampai. Okey. Ada pernah tak begitu? Okey, mula-mula better saya terangkan. Saya ni sebenarnya komposer satu bahagian. Okey. A&R satu bahagian. Aha. Penerbit album satu bahagian. Aha. Pemuzik satu bahagian. So ada berapa bahagian tu? Banyak. So jadi bila cabaran tu, setiap bahagian-bahagian ni ada cabaran-cabarannya tersendiri lah kan. Tapi yang banyak sekali cabaran semasa saya menjadi pengurus artis di syarikat EMI selama 9 tahun, daripada tahun 92 sampai tahun 83 sampai tahun 92. Cabaran yang paling hebat kat situlah melayan kerana artis besar-besar. Saya punya artis Sudirman, Sharifah Aini, Anita Sarawak, semua memang all the top star semua kan. So nak melayan kerana diorang ni memang cabaran yang paling berat. Sehingga kan satu masa tu 2 tahun saya tak buat lagu sebab nak melayan kerenah diorang. So daripada situ saya cakap dengan bos saya kata saya tak nak jadi A&R ni. Saya nak jadi producer je. Producer lebih Saya mudah. nak kerja kat studio saja. So lebih mudah. So terus saya dapat buat lagu Kasih Awak Dahir, Legenda, bla bla bla, you know, all the top hit songs. So menunjukkan cabaran yang sebagai pengurus artis ni memang banyak dan sakit jiwa. Ayo. Okey, kalau tapi itulah. But sekurang-kurangnya saya dapat pengalaman tu. Betul. Dan benda tu dapat memberikan pengajaran pada saya bila saya nak berurusan dengan penyanyi-penyanyi yang saya nak terbitkan. Jadi saya tahu macam mana nak bercakap dengan diorang. Saya tahu macam mana nak jaga hati diorang, ataupun saya tahu macam mana nak jinakkan diorang, you know. Tapi saya tak ada menjinakkan diorang dari segi jinak, tak ada. Faham? Okay, jinak in a good way. Jinak supaya dia boleh menyanyi dengan baik. So memang itulah cabaran yang paling hebat sekali lah. Memang siapa kalau nak jadi pengurus artis, awas. Sakit jiwa, sakit kepala akan timbul. Darah tinggi Semua akan timbul. Demam jantung. Itu tak payah mati terus. Okey, kalau dari segi bidang komposisi, cabarannya? Komposisi tak ada cabaran. Tak ada cabaran ni? Tak ada, sebab kita suka. Kita suka, kita minat, kita ada bakat. To me, nak kompos lagu ni senang ni. Kacang. Bukan nak cakap besar, tapi senang. Yelah. Bukan apa, ini ibarat kalau kita bagi contoh, kalau kita tanya doktor bedah, kita tanya dia, susah ke nak belah dada orang? Kita kata susah, dia kata senang. Sebab tu memang meja dia. Exactly, sama lah dengan saya sebagai komposer. So saya sebagai komposer, pada saya nak kompos lagu senang. Sekarang saya boleh kompos lagu kalau nak. Tapi lagu tu hit ke tak hit ke, itu saya tak boleh janji. Betul. Saya boleh buat lagu yang sedap, tapi saya tak boleh buat lagu hit. Okey, kita berbicara berkenaan dengan lagu hit. Okey, semua orang tahu pada tahun 1992 Cik Fauzi Marzuki dah menang besar dalam AJL. Okey, sapu habis. Betul. Menang keseluruhan. So boleh tak cerita sikit pengalaman berkenaan itu? Pengalaman lagu tu daripada dikompos hingga boleh dibawa ke pentas sebesar itu dan menang pula tu. Yelah, sebenarnya masa buat lagu tu semua saya tak fikir pun pasal nak menang apa-apa pun. Tapi of course kita nak lagu tu hit lah. Betul. Dan kita nak lagu kita dinyanyikan oleh penyanyi-penyanyi yang popular. Sebab bila penyanyi yang popular nyanyi lagu kita,
peluang untuk kita punya lagu tu menjadi hit lebih besar lagi. Betul. Kalau penyanyi tu penyanyi baru, peluang tu agak susah sikit. Jadi kalau kita ada lagu yang dinyanyikan oleh, contoh masa tu, kalau zaman saya dulu katalah lagu saya dinyanyikan oleh Sheila Majid, mesti radio main lagu Sheila Majid. Jadi chances tu very easy. Tapi macam lagu Pada Syurga di Wajahmu, memang lagu tu dibuat khas untuk Datuk Nash ataupun memang dibuat khas? Memang buat khas. Masa tu juga sebab album tu, album lagu Nash, album Pada Syurga Wajahmu yang ada lagu tu, diterbitkan oleh, bukan saya, diterbitkan oleh JJ. So bila saya pergi ke King Studio, tempat yang you suka, saya sampai situ, JJ cakap dengan saya, bang, mana lagu untuk Nash? Saya dah janji dengan dia, sebenarnya saya dah janji dengan dia, tapi tak ada juga bagi lagu sebab saya sibuk dengan projek saya kan. So tapi dah lalu tu, dah dia desak tu, saya masuk studio, saya cakap okey lah, buat gitar ni, you just buka satu track kosong, record lah. Sebenarnya masa tu saya tak ada lagu pun, tak ada lagu apa, tapi pasal dia desak tu, saya buat jugalah. Saya just nekat je, tawakal je lah kan. Okey, buat dapat lagu dari da 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 di da 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 da. It's very simple, A minor G F E punya chord. Ya, betul. Kekasih Awal Akhir, saya buat lagu tu untuk Jamal Billah. So bila lagu tu dah ada, lepas tu lirik dah siap, saya dengar, saya cakap lagu ni sesuai dengan, okey, saya ada beberapa penulis lirik yang saya biasa buat masa tu. Absar Hassan, Lokman S, Bob Lokman, SME Sahab. Saya pakai yang top je lah. Kan? Sebab proven, saya tak suka kerja dengan orang yang tak proven. Yalah, sebab betul. kalau kita kerja dengan orang yang tak proven dalam apa benda pun, kita akan berulang balik, ding dong. So okey, saya kata lagu ni Lokman S tak boleh, Absar Hassan biasa, Bob Lokman masa tu tak ada. So okey, lagu ni sesuai untuk SME Sahab. So apa yang saya nak katakan ialah, bila kita dah kompos lagu tu, kita perlu juga memilih penulis lirik yang sesuai dengan lagu tu, bukan main bagi kawan aku je. Oh dia ni kawan, nak suruh cubalah dia ni buat lirik. No. Tak ada. Masa tu pada saya tak ada no such thing as cuba-cuba ni. You have to prove yourself first. Ada track record baru aku bagi. Kalau setakat nak cuba-cuba, kalau penyanyi baru maybe aku bagi. Tapi kalau Jamal Billah, Sheila Majid, penyanyi yang top, I don't want some fumbles in between. Yalah, So semua mesti perfect. Perfect, betul. So dalam proses lagu Kekasih Awal Dah Akhir tu, bagaimana Cik Fauzi hasilkan lagu daripada awalnya? Okey, lagu Kekasih Awal Akhir tu saya kompos, itulah satu lagu yang saya kompos memang untuk Jamal Billah. Saya memang kompos tailor made punya lagu. Saya tak ada buat lagu simpan dalam laci ke, tak ada. Saya memang buat lagu tu untuk Jamal. Selalunya saya buat lagu pakai gitar, tapi yang itu saya buat pakai keyboard. Saya bukan pandai sangat main keyboard, tapi saya baru beli, masa tu saya baru beli satu keyboard kecil, ada beat. So beat jalan, saya main keyboard tu, main chord dia, nyanyilah. Jadi lagu tu. And then bila dengar lagu tu, kita dah tahu dah ini untuk Jamal Billah. Arranger dia siapa? Arranger dia Jenny Chin. You know why? Because Jenny Chin Berkeley, baru balik dari Berkeley, otak dia fresh. Betul. And then dia punya music knowledge so good. So okey, cuba dia buat. Zaman sekarang perbezaan dia, kalau macam zaman dulu,
Especially macam dalam position saya sebagai pengurus artis EMI. So saya yang menjaga rakaman-rakaman artis-artis Rahimah Rahim ke, Sharifah Aini ke, Sudiman ke, saya yang pegang rakaman dia orang. Kau bila recording, siapa produce album ni, siapa produce album ni, berapa bajet, semua saya yang buat. Jadi tak ada masalah lah saya nak bagi lagu kat situ kan. Tapi sebenarnya macam saya cakap tadi, awal tadi saya cakap, sebenarnya saya tak minat sangat buat lagu ni. Saya terpaksa buat lagu sebenarnya. Sebab bila saya minta lagu pada M. Nasir lah, itulah inilah, yang masa tu ada Ali semua. Bila datang, semua lagu slow. Dalam zaman tu, kita ada satu album, 10 lagu. Takkan semua nak lagu slow. So, saya kena buat lagu diam. Rancak-rancak sikit. So, akhirnya saya yang buat. So, slow mungkin kita letak 3-4 lagu. Yang lain semua lagu rancak. So daripada situ yang mulanya saya jadi komposer sebenarnya. And then secara tak sengaja meletup lah pula kan. Rezeki. Meletup tu daripada lagu, kalau tak silap saya, daripada album tadi saya nak ingat dah, dia dah keluar kat kepala ni tapi dia hilang balik. Kejap lagi saya ingat. Okey, so kepada anda yang di rumah sana, nak dengar tak nasihat daripada Cik Fauzi? Kita kembali selepas ini. Akademi Seni Budaya dan Warisan Kebangsaan Aswara merupakan institusi pengajian tinggi yang menyediakan ruang pembelajaran, penyelidikan dan penerbitan. Okey, sekarang saya bersama Cik Fauzi Marzuki di studio beliau. Tadi kita dah tanya berkenaan cabaran, pengalaman, latar belakang. Sekarang saya nak tanya berkenaan nasihat dan hasrat Cik Fauzi kepada penonton yang sedang tengok sekarang ni. Okey, hasrat saya supaya industri komposer-komposer yang zaman sekarang ni, supaya diorang jangan terlampau gairah dengan teknologi is good, tapi kita gunakan teknologi untuk bantu kita, bukan kita jangan bergantung pada teknologi, maksud saya. So biarlah kita yang mencipta ataupun mengubah lagu ataupun memproducekan sebuah lagu. Jangan kita anggap software yang ada dalam pasaran sekarang ni, diorang tu rasa aku dah boleh buat lagu. Tak, lagu sebenarnya datang daripada jiwa. Jadi kita kena banyak untuk mendapatkan idea-idea untuk membuat lagu. Kita kena banyak mendengar. Tak kira lah, tak salah kalau kita mendengar lagu-lagu lama, lagu-lagu baru, lagu-lagu putih, lagu-lagu daripada negara-negara lain, supaya kita dapat banyak idea dan akhirnya kita akan dapat mencari identiti kita sendiri. Dan sikit sebanyak dia akan bantu kita untuk meluaskan lagi kita punya hasil penciptaan lah. Dan nasihat satu lagi harapan saya ialah supaya pencipta-pencipta lagu zaman sekarang, zaman saya sudah habis, tapi saya bukan berhenti, cuma slow sikit. Saya lebih kepada buat mixing dan mastering untuk BBI News dan orang lama juga. So anyway, untuk generasi baru ni, jangan cubalah membuat sesuatu. Zaman saya dah habis, jadi kamu perlu dapatkan sesuatu yang
yang pembaruan yang bukan saja you kata ni satu pembaruan but not, you know. So cari pembaruan tu dan make sure lagu-lagu yang kamu buat tu akan dimainkan di karaoke dan akan dimainkan di radio, bukan setakat main di YouTube sahaja. Jadi challenge saya challenge kamu buat lagu yang boleh jadi evergreen. Memang kita tak boleh nak kata oh lagu ni mesti jadi evergreen, lagu tu mesti jadi evergreen, tidak. Tapi maksud saya tu buat lagu yang akan mencapai tahap supaya dia jadi nostalgia, supaya dia jadi evergreen. So setakat sekarang ni itulah yang saya harapkan komposer-komposer baru ni cubalah. Zaman saya dah habis, zaman you all. Okey, kami daripada Aswara mengucapkan ribuan terima kasih kepada Cik Fauzi kerana telah banyak berkongsi cerita, pengalaman dan sebagainya. So, terima kasih banyak. Kalau ada mungkin program yang akan datang, kita boleh jemput lagi. InsyaAllah, terima kasih. Mudah-mudahan akan dapat menjadi pengalaman untuk BBN News. Betul. Kepada anda yang di luar sana, sahutlah cabaran Cik Fauzi Marzuki untuk menghasilkan karya yang lebih baik dan lebih bernostalgia. Okey, kepada anda yang di luar sana, kita sudah pun bersiaran selama 5 episod. Dah banyak perkara yang kita belajar. So, kita akan jumpa di program yang akan datang.